Gegel. Oh, gegel. So, tunggu lagi seminit. Kita akan start untuk sesi pertanyaan kucing. So, mana yang nak tanya boleh tanya. Saya live tak lama lebih kurang dalam 30 minit macam tu. So, dah lewat kan 10. Just korang boleh tanya apa-apa pasal kucing. Saya akan start lagi 1 minit. Sambil tu Cik Ann akan cari poin-poin ataupun entry yang Cik Ann nak share. Okay. So tu gaduh kat belakang. So mana nak tanya pasal kucing? Okay. So Cik Ann akan start pada pukul 10.05 ni sampai 10.35. Depends lah, kalau ada yang pertanyaan lagi Cik Ann akan panjangkan lagi masa lah. So isu untuk hari ni Cik Ann nak sharing dengan korang. Ini yang Cik Ann ambil daripada blog lah Sebab hari tu masa Cik Ann ada live sekejap-sekejap hari tu petang, tapi tak banyak. Mungkin semua orang tengah nak balik kan, nak balik ke rumah. So ada yang tanya, yang kata kenapa kucing makan atau bunuh anak dia sendiri. Okay. Yang ini sebenarnya korang boleh baca dekat blog. Tapi ada kes-kes yang mana ada yang bertanya kenapa ibu kucing makan anak dia sendiri. Okay. Antara sebabnya adalah kalau yang baru lepas dilahirkan tu, kemungkinan besar disebabkan anak tu dah mati. So mak dia akan makan anak dia lah. Kemudian anak kucing tu cacat ke, sakit ke. So dia rasa, ibu dia rasa yang anak kucing tu, anak dia tu tak boleh berpotensi untuk hidup lama. Jadi dia makan anak kucing tu untuk memastikan anak kucing yang lain yang sihat dapat susu yang mencukupi. Sebabnya kalau anak kucing ada yang beranak banyak. So dorang contoh kalau 6 ekor. So kalau korang akan perasan daripada 6 ekor tu tak semua akan gemuk, tak semua akan sihat. Sebab diorang kena survive untuk dapatkan susu. Walaupun puting susu mak dia banyak. Okay, ada 8. So boleh 8 ekor. Tapi bila diorang berebut, mungkin ada yang kalah. Tu kalau korang perasan daripada 6 ekor tu mungkin ada seekor atau 2 ekor yang kurus, yang kecil, yang ringan. Okay, so sebab itulah mana yang ibu dia rasa tak sesuai, ibu dia akan makan anak dia lah. Selain daripada tu, dia rasa ada ancaman bahaya. Contohnya kalau jenis raket, dia dapat rasakan ada kucing jantan yang lain ataupun binatang yang lain. So dia rasa bila ada bahaya dengan terancam tu, dia akan makan anak dia. So kalau yang kita bela sendiri, kita kena make sure yang tempat beranak dia, tempat dia jaga anak tu lebih selamat lah. Kemudian yang keempat, satu benda yang penting, bila mak kucing beranak, make sure tolong jangan pegang anak dia secara direct. Kalau korang nak, korang kena pakai sarung tangan ataupun korang kena pegang pakai tuala macam tu. So bila pakai macam tu, so tak adalah bau tu masih natural bau mak dia. Sebabnya bila korang alihkan anak dia ke apa ke, dia rasa terancam. Sebab tu dia akan makan anak. Kemudian kalau yang kelima, ibu kucing yang stres. Stres tu maksudnya kebanyakannya terancam lah. So dia akan makan anak dia untuk memastikan, bagi dia bila dia makan anak dia tu benda yang paling terbaik untuk dijaga anak dia. Selain tu, ibu yang tidak sihat ataupun kurang nutrisi. Kurang sihat tu maksudnya mungkin dia kurang makan tu tak cukup. Okey, untuk pengetahuan korang, mana ibu-ibu kucing yang
bunting digalakkan untuk bagi makanan khas. Kalau Royal Canin ataupun jenama yang mahal, diorang ada untuk mother and kitten, mother to be ya. So korang kena bagi makan tu. Kalau tak ada, korang kena bagi makan extra makanan. Contohnya kalau sebelum ni korang bagi contoh ikan 2 ekor. So bila diorang pregnant, kucing pregnant, korang kena bagi lebih sikit sebab dia nak memberi kepada anak-anak dalam perut dia. Sama juga lepas beranak, korang tetap juga kena bagi extra makan sebab dia nak menyusu. Dia nak menyusu untuk dia pas pada anak-anak dia. So dia kena makan banyak lah. Okay, kecuali anak dah start bagi makan. Contohnya dah start boleh makan sendiri. So korang boleh cut balik makanan dia lah. Selain daripada itu, ibu muda yang tak pandai jaga anak. So bila ibu muda tak pandai jaga anak, selalunya ada kes-kes yang dia akan makan anak. Okey, mana yang baru masuk ni, isu yang Cik nak bincang ialah kenapa kucing makan atau bunuh anak. Okey, dah masuk poin yang ke-7 dah. Okey, ibu muda yang tak pandai uruskan anak, jadi dia akan makan anak tu. Jadi untuk orang yang memang kucing serakat kita susah lah nak jaga. Tapi kalau kucing yang jenis ini Kak Zulia yang on ke apa ni? Okey, lupa dah tadi kat mana tadi? Umur kucing. Kalau kucing better biarlah umur 1 tahun ke atas. Boleh je, umur 4 bulan dah boleh start mengawan, umur 6 bulan dah boleh start beranak. Tapi makanan yang mereka makan tu tak cukup untuk badan orang tau. So biarlah dia besar sikit, 8 bulan, 9 bulan ataupun setahun lah, bagi dia badan dia dah cukup fit, barulah kasih dia mengawan. Okey, kemudian kalau kucing jantan menyerang anak kucing ni selalunya dalam konteks jealous. Sebabnya dia rasa anak tu akan menjadi pesaing dia one day. So dia akan bunuh anak dia lah. Lepas tu kalau kucing-kucing yang tua, kalau rumah ada kucing yang tua ni, mereka yang kita dah mandul tu dia suka main tau. So bila dia main anak kucing, dia terlebih main. So dia boleh membunuh tanpa sengaja. So bila membunuh tanpa sengaja, itu yang kes kenapa kucing bunuh anak kecil lah. Itu antara ni lah, ada 9 tips, iaitu anak kucing mati selepas dilahirkan, anak kucing cacat, kemudian terasa ada bahaya, kemudian sebab kita pegang sentuh secara direct, okey, better pakai sarung tangan, kemudian ibu stres, ibu yang tidak sihat, ibu muda, kucing jantan dan juga kucing tua yang terlajak main. Okey. Hai Kak Zulia. Saja je buat live. Tak ada buat apa-apa hari ni, tidur je. Okey, itu antara ni lah. Kalau rasa nak, nanti lepas habis live ni, Cik N akan sharing link entry kenapa kucing makan atau bunuh anak. Nanti next ni. So kalau korang nak tanya apa-apa pasal kucing, is okay, korang boleh tanya, tak ada masalah. Mana yang Cik N boleh jawab, Cik N jawab. Mana yang tak boleh, Cik N akan jawab selepas ini. Selepas ini tengoklah antara Cik N nak buat video ataupun Cik N just time je. Okay. Itu satulah. Masih lagi tak ada pertanyaan, Cik N live tak banyak tak lama dalam 30 minit macam tu saja. Okey, Kak Fafau, apa punca anak kucing mati sebab mak dia tak nak jaga susukan? Okey, kalau anak kucing mati disebabkan mak dia tak nak jaga atau susukan, kalau stray cat susah kita nak detect lah. Tapi kalau kucing kita sendiri, kita kena jaga, kita kena take over penjagaan daripada mak dia. So kita kena bagi susu tambahan, kita kena jaga anak kucing. Selalunya susah kita nak jaga anak kucing yang baru sangat dilahirkan. Tapi kalau dah seminggu macam tu, dia dah dapat susu awal daripada ibu dia, insyaAllah kita boleh. So punca anak kucing mati tu kebanyakannya adalah kelaparan, kebuluran lah, sebab tak dapat bagi susu. Kalau rasa nak tanya lagi boleh. Sebabnya apa yang Cik M faham macam tu lah daripada persoalan tu.
Mungkin video ni Cik An akan save kot. So korang boleh tengok nantilah. Sebab sebelum ni Cik An just ni je. Mau ke dia kembung perut? Okey. Ada kes nampak perut dia besar. Dia kadang-kadang macam ni tau. Bila anak kucing ni, dia susah untuk kencing atau berak sendiri. Jadi kalau perasan, kalau mak kucing, dia akan jilat dekat anu dia, anu anak dia. So baru mak dia kencing. So kalau kita ambil kain, just kita gosok-gosok dekat buntut atau kat tempat kencing dia, nanti dia akan kencing. Kita takut dia tak kencing dengan berak. Dia kembung perut tak ada sangat lah, tapi kita takut dia tak kencing dengan berak je. So kita kena gosok. Lah test tak boleh lah, sebab kucing semua besar-besar, tak boleh nak ni. Semalam ada seekor mati. Berapa ekor adik-beradik dia? Ke mak dia tak pay attention dengan dia? Mungkin sebab terlalu banyak. Kalau ada yang terlalu banyak anak pun, kadang-kadang daripada 6 ekor, kadang-kadang dia jaga 3 ekor je. 3 ekor tu dia apa? Dia buat je. So yang 3 ekor tu macam tak dapat kasih sayang. Susu pun, bila nak minum susu pun dia tak mau bagi. Tu yang ada kes-kes yang ada mati tu. Ada setengah tu kucing. Ada setengah tu kucing, dia sayang semua anak-anak dia. So dia bagi semua anak-anak dia, 6 ekor tu gemuk-gemuk, tapi dia jadi kurus. Hai Fahmi. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Tengah buat live. So mana-mana nak tanya pasal kucing ke, pasal haiwan ke, boleh tanya. Okay. So live pun dah lewat. Jadi tak lama kot, dalam 30 minit ke sejam macam tu lah. Kalau tak banyak pertanyaan, 30 minit lah. Okay, Kak Fafau, dia jaga anak mak lain pula yang dah besar. Biasa 10 bulan je. Okay, yang ni lebih kepada psikologi ni. Kadang-kadang macam mana nak cakap mungkin, tapi itulah, ada setengah tu macam cakap tadi lah, ada yang tak sayang anak. Dia sayang anak orang lain. So dia jaga orang lain punya anak. So anak sendiri terbiar. Kalau kes-kes macam tu, Cik An selalu minta untuk masukkan dalam sangkar, masukkan anak dia, masukkan dia. Paksa dia untuk jaga anak dia sendiri. Jadi kalau nak paksa, kena paksa anak dia sikit lah. Kena paksa anak dia sikit. Paksa mak dia untuk letakkan dalam sangkar. Mungkin dalam 4 jam sekali, keluarkan kejap, setengah jam, lepas tu masukkan balik. Kita kena ajar dia. Kadang-kadang mungkin dia confuse kot, mana satu anak dia, mana satu bukan anak dia. Okay Kak Fafau, try ni lah. Cuma kena make sure bila dah masuk dalam sangkar tu, jangan pula dia pijak-pijak pula anak dia. Kena jaga, kena tengok sampai nampak dia dah rasa serasi dengan anak dia. Sebab ada kes-kes macam tu, bila Cik An suggestkan untuk kurung, baru dia menyusukan anak dia, baru dia sayang anak dia. Kalau tak, dia buat tak kisah, dia tolak-tolak je anak dia. Okay, try masukkan dalam satu sangkar yang lain. Okay. Okay, kalau kes buang anak tu macam mana pula? Apa, kucing kucing kes buang anak. Tengok, kadang-kadang dia dalam proses nak tukar tempat. Ada 6 ekor, sempat baru 4 ekor je dia pindah. So 2 ekor tu dia tertinggal. So dia tertinggal, mungkin ada masalah-masalah yang lain dekat tempat lain, dia tertinggalkan anak 2 ekor tu. Jarang lah. Ada juga kes yang beranak-beranak tinggal, beranak-beranak tinggal pun ada juga. Kadang-kadang yang itu selalunya kes ibu muda. Sebab itulah kalau kita bela, kita suggestkan masa ni kena buat wad bersalin dia. Wad bersalin dia mungkin boleh kotak, biarkan dia dalam tu. So dia akan beranak, dia akan makan anak dalam tu. Tapi kalau dia jenis bila kita masuk dalam kotak, dia keluar balik, Cik An suggest kotak tu masuk dalam sangkar. Biarkan ataupun sengetkan kotak tu, sengetkan kotak tu masuk, lepas tu tutup. Sediakan kain apa semua. So dia beranak, nanti dia akan beranak masuk dalam kotak. Lepas tu so dia tak boleh keluar ke mana-mana lah.
Ada setengah tu kucing ni mungkin ada tak bersedia lagi nak beranak, ataupun dia kata apa besar pelik sangat kan. Ada yang macam tu, ada yang anak tergantung-gantung lagi, boleh berlari-lari lagi pun ada juga. So selalunya ibu muda lah kes, ataupun ibu yang terlalu tua, sampai dah jadi macam nyanyuk sikit. Okay. Apa solution untuk baby cat yang sakit mata dan sesama umur 1 bulan lebih? Untuk macam ni, untuk baby kucing banyak kes sakit mata sesama. Sakit mata sesama. Dia sebenarnya mata dan sesama benda tu berkait rapat. Kalau sesama dia akan sakit mata. Bila sakit mata dia akan sesama. Benda tu memang mungkin sebab dekat. Okay, so bila sesama je dia akan sakit mata. Bila ada mak dia, fungsi mak dia akan jilat, mak dia akan bersihkan muka. Okay, bila bangun tidur dia akan ada tarik mata. So itu fungsi mak dia. Mak dia akan jilat-jilat, membersihkan, grooming anak dia. Sebab anak dia tak pandai lagi nak bersihkan badan, tak pandai lagi nak apa tu, grooming badan sendiri. Jadi bila terlalu banyak anak, boleh menyebabkan mak ni tak sempat nak grooming semua. Jadi kita kena cuci mata anak dia guna air suam. Cik N tak galakkan untuk bagi sebarang ubat-ubatan vet. Bukannya Cik N ni tak, tapi diorang terlalu kecil. Jadi selalunya Cik N akan suruh cuci guna air suam dulu mata. Ataupun kalau nak pakai drop, boleh pakai drop yang soft, seperti contoh Nicole drop yang korang boleh beli dekat farmasi manusia. Nicole dia soft sikit lah. Korang jangan pakai Aimo tak berkesan langsung lah. So korang cuci, kena cuci setiap kali bangun tidur, kena cuci. Ambil tugas mak dia. Lepas tu yang sesama tu boleh kita makan ubat sesama, tapi suggestion Cik N, anak kucing Cik N akan bagi just multivitamin. Contoh kalau dapat multivitamin sirap ke daripada vet ataupun di mana-mana pet shop, boleh bagi dulu. Kalau tak ada, boleh jemurkan sekejap di bawah cahaya matahari pagi untuk dapatkan vitamin C secara original. Okay, kalau tak okey juga, kita bawa ke vet untuk dapatkan ubat yang bersesuaian dengan ni. Cik N takkan suggest ubat terus. Cik N akan suggest more kepada multivitamin ataupun suplemen. Sebabnya diorang masih kecil. Sebab Cik N tak nak diorang immune dengan ubat. Bila immune dengan ubat, costing akan jadi tinggi. Sebabnya ubat untuk kucing lagi mahal daripada ubat manusia. So first kalau anak kucing, Cik N akan suggestkan multivitamin. Mungkin disebabkan cuaca, mungkin disebabkan environment, persekitaran yang buat diorang jadi sesama. So untuk yang mata tu kena rajin cuci lah. Jangan sampai dia dah start bengkak. Dia start bengkak, terpaksa makan ubat bengkak. Kalau boleh, nampak je tarik mata, cuci. Kalau mak dia tak bersihkan lah. Okay, itu je. Okay, hai Lisa, hai Nayan, hai Lisa. Cik N nak tanya, kalau mara kucing jantan akan hilang bola dia ke? Okay. Untuk proses pemandulan untuk jantan, sebenarnya Cik N nak ni kita buang bola dia sebenarnya, tapi tak adalah bola tu hilang. Cik N lukis. Saya suka lukis sebab kalau siapa yang datang ke klinik Cik N, mereka akan tahu Cik N suka melukis. So Cik N akan bagi penerangan dalam bentuk lukisan. Sekejap Cik N ambil pen. So ini telur kucing lah. Cik N kita akan belah di sini dan belah di sini. Dia sebab dia ada satu testis kat dalam. Kita akan belah, kita akan buang testis ni sahaja. Nampak tak? Kita akan buang testis ni saja, tapi kerongsong dia still lagi ada. Jadi ada setengah-setengah lepas mandulkan, dia masih lagi bengkak. Bengkak disebabkan proses surgery tersebut. Tapi selalunya kalau selepas sebulan dia dah okey, still kerongsong ada, cuma berbola tu tak ada. Sebab kita dah keluarkan berbola tu.
Sekejap dia hilang bola tu. Itu saja sebenarnya. Okey, Kak Fafa kejap Okey, Lisa sebab ada nampak promo tadi 50 untuk mada kucing, dia update status hilang bola. Dia macam ni tau, bila memang dia sebenarnya bahasa untuk mandul, castration, sunat. Dia banyak. Hilang bola tu mungkin salah satu dia punya bahasa ringkas dia. So memang dia status dia akan hilang bola lah. Alah, dah tak boleh lah main bola. Memang takkan boleh main bola dia. Selalunya memang macam tu lah. Kalau siapa yang tengok IG live Cik N, Kalisa, Cik N akan ada setengah part tu yang Cik N tunjuk dia punya testis bola tu. Memang hilang bola dia. Sebabkan bola itulah yang menyebabkan kucing betina bunting. Jahatkan bola tu. So kita akan cut bola dia untuk mengelakkan kucing betina tu bunting. Okay? Okay, balik pada Kak Fafau. Start umur berapa baby cat boleh makan kibble and wet food? Cik N suggestkan untuk baby kitten, lepas putus susu dah boleh makan dah. Jangan terlalu awal. Bila terlalu awal kita takut kurang gizi. Kena ingat bila beranak, ibu kucing akan menghasilkan susu awal. Kita panggil kolostrum. Dia mana-mana haiwan pun akan pakai. Sama juga dengan manusia. Manusia pun akan ada susu awal. Susu awal tu sangat-sangat penting. Seminggu awal. Jadi kalau boleh dalam seminggu tu masih lagi bagi susu ibu. Kalau boleh ibu kena bagi susu tu. Kemudian dalam 2 bulan, 2 bulan setengah dah boleh makan. Dah boleh start makan kibbles. Tapi tengok, kena cari yang kitten punya. Cari yang kitten punya untuk memastikan, sebab diorang pun gigi tak berapa nak ni lagi kan. Kena cari yang kitten punya lah, persesuaian 2 bulan setengah boleh lah, 3 bulan pun boleh lah, selagi si ibu masih lagi bagi susu. Dan ingat, bila ibu dah tak bagi susu, tandanya ibu itu nak kahwin lain ataupun dah ada anak lain dalam perut. Okay. Memang ada setengah orang tu dia memang suka main telur kucing kan. Tapi selalunya memang tak ada dah telur dia. Kalau ada pun krongsong sahaja. Nak buat macam mana? Kena letak loceng kot kat belakang tu. Beri loceng kat belakang tu, so boleh main. Okay, Kak Fafau, lepas 9 lebih dah nak makan. Kemungkinan mak dia tak cukup susu. Jadi diorang tak puas nak minum susu daripada mak dia. Sebab tu dia makan makanan yang lain lah. Macam Cik N cakap tadi, mak dia kena makan ekstra lebih. So bila mak dia kurang makan, kurang susu, anak pun kurang dapat susu. Jadi diorang akan sentiasa lapar. Boleh nak bagi makan, tapi Cik N kalau boleh biarlah 2 bulan setengah, 3 bulan bagi dia betul-betul cukup dia punya, macam mana cakap, cukup dia punya susu tu, kalsium tu cukup dalam badan. Okay, so habislah. Sebab castration memang Cik N kerap buat dekat klinik. Spaying saja yang Cik N tak buat, sebabkan spaying tu ialah untuk kucing betina punya pemandulan lah. Cik N tak suka nak buat sebab klinik Cik N memang macam klinik ibu dan anak. Tak sungguh. So Cik N cuma boleh lari-lari buat untuk mandu kucing jantan sahaja. High Oden dry food sesuai ke untuk kitten 2 bulan ke better wet food? Sebenarnya bila kucing dah tumbuh gigi, dah boleh dah makan untuk dry food. Tapi kena cari yang khas untuk kitten. Sebab kitten punya dia kecil, dia tak besar macam yang ni kan. Boleh wet food pun boleh. Cuma untuk bila kita boleh campur-campur lah. Makan wet food pun ni, lepas tu makan dry food. Sebab bila kerap sangat makan wet food, kita takut nanti dia dah besar, nanti dia akan ada masalah gingivitis ataupun masalah tartar, karang gigi. Boleh nak bagi, tapi kalau boleh cari untuk kitten punya. Okay, sebab diorang dah ada gigi. Kalau korang perasan, kalau diorang gigit kita tajam kan, so diorang ada gigi, dah boleh makan dah dry food tu. Okay, so next, kucing Yobai tu kan gigi dia macam ada plak, lepas tu bau busuk padahal makan kibbles. Okay, yang ini kita tak tahu. Yang itu
pada pemakanan sebenarnya, dia punya karang gigi tu. Kalau pergi ke cik tak tahulah belah Keluang kat sana, di klinik diorang ada scaling gigi. Scaling gigi. Gigi yang ada karang akan menyebabkan mulut busuk satu, lepas tu akan ada masalah gingivitis, kemudian tak nak makan, nanti dia akan jadi masalah yang lain, ataupun ada setengah tu yang gigi dia goyang nak cabut. Kalau di peringkat awal kita boleh untuk scaling, kena pergi ke klinik yang ada scaling. Kalau dah teruk sangat sampai mengganggu, memang dah longgar dia punya gigi, memang kita kena cabut lah. Cik Ann pernah cabut gigi 8 batang gigi kucing. Dia tak nak makan, dia kurus kering sangat, dan terpaksalah Cik Ann sebab dia tengok semua goyang, terpaksa biuskan dia dan buang gigi dia. Last ni dia tak ada gigi dan dia kena makan wet food seumur hidup dia. Bermula dengan karang gigi. Dia start dengan gingivitis, karang gigi, lepas tu dah lama-lama nanti gigi dia akan lurus sendiri. Okey. Okey, jarang bagi wet food. Kemungkinan mungkin dia jarang bersihkan mulut dia kot, masak gigi dia. Sebab kadang-kadang kalau ada setengah kucing yang ada macam mana nak cakap macam lubang gigi, so kibbles tu, makanan tu dia melekat dekat dalam jangka masa yang lama, takut itu pun boleh jadi juga. Okey, Oden. Boleh bagi yang wet food, boleh bagi yang dry food, tak ada masalah. Diorang dah ada gigi, diorang dah boleh gigi. Cuma diorang kena cari, kalau yang sepatutnya makanan tu dia kena kecil-kecil je, dia tak boleh besar-besar. Lagipun bagus juga untuk gigi diorang. Umur 4 bulan je. Kejap Lisa, umur 4 bulan ni yang mana? Zia Boy tu umur berapa elok sunatkan kucing? 6 bulan. Sebabnya 6 bulan adalah masa yang paling sesuai. Tak terlalu kecil dan terlalu besar. Tapi umur 4 bulan pun dah boleh. Kalau pernah dengar lah, sebenarnya ada kes umur 4 bulan mengawan, 6 bulan dah beranak. Nama dia Suci, tapi dah tak suci dah. Harapkan pegar makan padi. Kucing yang sekali dengan Suci pada masa tu jantan, tengah on heat, letak langsangka. Tak pasal-pasal dia pun mengandung dan umur 6 bulan dah beranak. Tapi sejujurnya anak okey badan, tapi ibu si Suci tu memang kurus. Cik tak dah tahu dah dia lepas tu sebab dia beranak 4 ekor rasanya. So kalau boleh biarlah, kalau ni jangan harapkan kecil lagi, baru 4 bulan, tak pregnant lagi. Jangan fikir macam tu tau. Sebabnya kucing jantan ni dia nampak je kucing betina tengah on heat, dia akan balon terus. Okey. Makan dia banyak sebab mak dia mati masa 2 minggu, gigi belah kanan kiri. Kemungkinan mungkin gigi dia selalu kalau pergi ke klinik yang memang ada spesialis untuk scaling gigi, dia orang akan check gigi. Kadang-kadang dia ada lubang-lubang. Lubang-lubang tu yang termasuk makanan. Itu yang mungkin menyebabkan gigi dia bermasalah. 8 gigi tu kiranya takkan tumbuh dah yang. Gigi yang kita dah cabut tak ada dah tumbuh. So dia tak ada tumbuh. Kucing tu pun umur berapa kepunyaan Chinese masa tu. Dia kata kucing dia sangat-sangat kurus. Kita orang pun pelik kenapa. Sebab sihat, tak demam, tak apa. Vaksin pun cukup apa semua. Dia kata, lepas tu kita tengok gigi dia, semua gigi dia semua teruk. Memang goyang-goyang terpaksa. Wah! Kejap ni budak ni. Diorang suka main-main. Boy, dia diam. Astagfirullahaladzim. Lah balik tadi mana? Gigi tu takkan tumbuh dah lah. So kena make sure kecil-kecil. Sebabkan boy ada kan. Korang nampak tak gigi? Yang ni pun okey lah, dah starting dia nak merah-merah dah. Tapi okey lagi lah. Sebab dia ni suka cuci gigi dia. Kalau korang pergi dekat pet shop, ada berus gigi tau. Berus gigi tu korang boleh beli untuk berus gigi. Ada setengah yang malas lah. Okey. Ya, mungkin juga
Satu lagi betul juga. Mungkin sebab tak minum susu, so dia kurang kalsium. Kalsium pun boleh mengakibatkan gigi dia tak ada kuat lah. Hai Nur Azura. Siopai baru 4 bulan ke? Mungkin dia tak macam tu jadilah. Mungkin susu tak cukup untuk dia lah. Elok sunatkan dulu, vaksin dulu. Ada kes, ada yang vaksin, ada yang sunat, lepas tu baru vaksin. Kita kena faham fungsi vaksin. Vaksin adalah untuk elakkan penyakit dan kuatkan badan. Sebenarnya kena vaksin dulu, kemudian baru sunatkan. Tapi ada kes diorang sunatkan dulu, lepas tu vaksin. It's okay, tak ada masalah. Cuma aturan dia kena vaksin dulu, kemudian kena vaksin dulu baru sunatkan. Untuk jantan sebenarnya tak ada masalah sangat. Okey, tapi kalau untuk betina memang Cik sendiri pun secara personal memang suruh vaksin. Sebab betina kita kena belah dan kita kena nihar organ dalaman. So kita dah ganggu organ dalaman dia yang natural. Jadi bila ada vaksin, maknanya badan dia cukup kuat. At least berlaku apa-apa semasa dalam proses sembuhan tu, dia dah ada antibody dia sendiri. Okey, kena vaksin lah. Umur vaksin boleh 2 bulan setengah. Dulu Cik kata 3 bulan kan, 2 bulan setengah. Mana dah putus susu dah boleh vaksin. Sebab selagi dia minum susu ibu dia ada protection dia sendiri. Bila dah putus susu ibu, teruslah vaksin. Okey. Oh boy, tu dia tengah main 2 ekor. Oh boy memang kelakar. Dia buat hal dia je. Belum lagi diorang gulung kat sini. Lagi tak nampak ni. Okay, means gigi taring tu dah tak keluar dah ya. Sebab si boy taring hilang satu. Selalunya bila dah cabut gigi memang dah tak ada lah dah. Nak kata gigi susu, setahu CN diorang tak ada gigi susu. Sebabnya diorang tak ada tumbuh macam kita keluar balik, tak ada. Selalunya bila dah putus tu putus terus. Okay. Senyap pula ni diorang pun dah senyap dah. Okay, kalau ada pertanyaan lagi. Dah 10.36 minit. Sesem taring hilang satu. Sebenarnya ada juga kucing. Sebab tu sekarang ni, dulu kita boleh tahu nak tengok umur kucing melalui gigi. Tapi ada kes-kes gigi tu dah tak ada. Jadi kita pun dah tak boleh nak ni Setengah tu bila tak ada gigi tu kira dah tua kan. Tapi ada juga kes bergaduh, mungkin tak cukup kalsium, mungkin berlaku apa-apa, accident ke apa. So gigi hilang apa semua. So susah kita nak decide umur. Sebab ada setengah yang datang ke klinik, boleh tak nak check berapa umur kucing saya, anggaran. CN boleh check melalui anggaran badan dan juga gigi. Tapi ada setengah tu dia tak cukup susu pun, badannya kecil juga, terbantut. Lepas tu ada juga gigi dah patah. So susah CN nak ni lah. Tapi bolehlah bagi anggaran sikit-sikit lah. KN nak tanya, boleh tak kucing kahwin tapi boleh beranak walaupun berlainan sangka? Boleh tak kucing kahwin tapi boleh beranak walaupun berlainan sangka dah jadi bunting? Okey, kalau dah kena kurung, dia takkan boleh bunting. Ataupun dia pernah terlepas sekali. Takut dia pernah terlepas sekali. Sebab kucing ni, itulah beza manusia dengan kucing, dengan haiwan. Diorang kalau diorang bernafsu, diorang akan buat apa sahaja. Bisa letak sangkal lain-lain, mesti terlepas. Takkan boleh kecil-kecil mata bunting, tak boleh. Sangkal tu dekat, tak boleh juga. Sebabnya proses nak ni dia kena memanjat. Untuk masukkan, sama macam manusia juga, memanjat untuk memasukkan dia punya tu. Jarang lah. Tapi CN tak pastilah kalau diorang buat aksi-aksi yang pelik-pelik kan. Tapi sepanjang diorang kena panjat baru diorang boleh buat ni lah. Kalau sebelah-sebelah tak tahulah, kejip-kejip mata boleh pula bunting.
far tak ada lagi lah. Cik tak pernah dengar kes lah dekat-dekat boleh ni. Diorang kena panjat isyada baru boleh. Kalau anjing maybe. Sebab anjing dia buntut ke buntut. Sebab anjing punya panjang sikit. Kucing punya pendek je. Macam mana nak masuk? Oh, gelak Rita. Alamak, macam mana tu? Diorang ni pandai kot, Lisa. Diorang buka pintu, diorang kawan. Lepas tu diorang masuk balik pintu. Sebabnya tak adalah kes sebelah-sebelah. Saya tengah membayangkan, boleh tak boleh? Macam tak boleh je. Macam mana Sebabnya kalau sebelah-sebelah memanglah boleh. Tapi kena faham tau, kucing punya kecil. Macam mana nak masuk? Sebab tu diorang kena panjat baru masuk. Oh, dah macam lucah pula rasanya. Mau masuk kan? Bahaya diorang ni. Ataupun memang dia dah bunting sebelum masa sangkar tu. Itulah pelik lah. Ada Rita memang. Sebab itulah klinik Kak Intan penuh dengan orang. Sebab diorang suka. Sebab Kak Intan seorang je yang rajin bercerita pasal benda-benda macam ni. Tapi pelik lah. Kena ni hal. Rasanya Lisa kemungkinan besar. Lisa memang daripada kecil. Susah lah. Tapi kena tengok lah. Kalau kena tengok dia punya sangkar, tengok keadaan. Tapi kalau sangkar memang benda tu kecil. Kalau sangkar benda tu macam tu je, macam mana nak masuk? Pelik juga tu. Harap tak ada siapa yang bukakan pintu diorang. Tu kelakar lah Lisa. Macam mana sebelah-sebelah boleh ni mungkin kenyit mata kot. Macam tu kan. Tapi pelik sikit lah. Tapi kalau dah bunting nak buat macam mana rezeki Lisa untuk jaga. Kalau rasa ramai sangat kena open adopt lah. Itulah sebab letak luar. Kita takut ada pula yang rajin-rajin tolong keluarkan orang. Sebab kes hari tu pun ada kan, kes-kes apa terkeluar kan. Diorang dengar ada kucing ni Diorang dengar ada kucing bergaduh kat luar. Kenyit mata kot. Itulah. Tapi tak akan berlaku walaupun kenyit mata Asalnya sebab takut ada yang rajin tolong buka. Cik ada 2 ekor kucing. Satu nama Oboy, satu nama Eagle. Dulu Oboy aja, sekarang dah ada Eagle. So diorang main lah. Dulu Oboy aja kan, dia nak main dengan kita. Dia main kasar, gigit. Jadi Cik M pun ambil lah Eagle. Oboy dan Eagle adalah kucing pasar. Jadi memang Cik M jaga diorang daripada macam ni. Sekarang dah jadi macam ni. Hai Moni, tinju. Okay, dah 10.42. Okay, Cik nak sharing dengan korang tau. Ada satu kes semalam kucing terperangkap dalam kereta yang tengah diperbaiki di tengah panas selama 4 jam. Kucing tu dah separuh nazak. Semalam lah, dia datang lebih kurang dalam pukul 3. Memang kucing tu dah tak cukup nafas. Sebabnya dia duduk dalam kereta tu terlalu lama di bawah cahaya matahari selama 4 jam. Tak tahulah macam mana kes tu. Mungkin buka pintu, dia masuk, owner tutup. Mungkin dia datang. Satu yang tindakan yang Cik M puji dengan dia punya owner terus mandikan. Lepas keluar tu nampak dia dah separuh nazak kan. Owner mandikan sebab memang dah kepanasan yang sangat-sangat dalam masa 4 jam terkurung dalam kereta. So masa dia datang ke klinik Cik N, sebab Cik N tahu dia dah dimandikan, Cik N tak drip. Satunya bila kes macam tu kita akan drip air. Kita akan drip air untuk kurangkan suhu dia. Sebab bila terlalu panas sangat, dia akan jadi sawan.
Tapi alhamdulillah kucing tu tak menjadi sawan lagi, tapi dia dah jadi tak normal. Dia hempas badan masa tu dalam sangkar. Sebab dalam bilik Cik N dah ada aircon baru. So Cik N tak ada drip. Dan Cik N biarkan dia kena aircon sendiri tau. So mula-mula memang daripada dia jadi sopan santun, tak pernah keluar suara. Dia kata dia memang menjerit masa tu. Dia macam tak normal, jalan pun tak normal. Dia ni dia memang hempas badan. Tapi alhamdulillah dalam sejam letak dalam aircon. Sebab Cik N tak nak drastik. Sebab bila kita drip, kita takut dia punya drop. Memang masa masuk bukan warded lah, kira masuk klinik masa tu suhu dia 40.8. Sangat tinggi Normal kucing adalah 38.5 sahaja. 38.5, 38.6. Dia dah 40. Takut bila terlalu tinggi sangat, dia akan jadi sawan. Bila sawan, kerosakan saraf. So bila macam tu, Cik N just bagi air apa semua. Dia minum sikit, dia terus terberak. Lepas tu dia nampak cool down sikit. Dalam sejam macam tu, Cik N tengok suhu balik, baru nampak okey. Tapi memang kesian sangat kucing tu. Bayangkan dalam masa 4 jam kereta tertutup. Kereta tengah dibaiki. Owner pun mungkin tak perasan. Dia mungkin menjerit. Dia rasa macam trauma. Dia macam dia ada duduk dalam kereta lagi tau. Dia cakap macam tu. So bila kes macam tu, dia lebih kepada ubatan tak membantu sangat. Cik N terpaksa sembang dengan dia. Nama dia Mimi, jantan tapi namanya Mimi. So Cik N kata, okay, sabar Mi, dah ada ni, relax. Dia masih lagi dalam trauma, sangat trauma pada masa tu. So Cik N hanya pegang dia, okay, sabar Mimi, sampai terberak apa semua kan. Dan akhirnya lebih kurang sejam macam tu, nampak dia dah start grooming. Dan Cik N tahu dia dah normal balik. Tapi Cik N cuma cakap, tapi Cik N still lagi bagi ubat sawan dekat dia. Cik N takut bila dia balik, dia akan jadi balik. So Cik N kata kalau apa masalah, minta datang balik lah. Owner dia sampai pukul 5. Cik N 4.30 tutup dah klinik. So pukul 5 tunggu. Cik N memang monitor dia. Cik N tak ada cas apa pun, cas ubat saja. Tapi boleh bayangkanlah macam mana budak yang terkurung dalam kereta selama 8 jam, 9 jam hari tu kan. Kucing hari tu pun dah cukup nazak dah. So dia sangat trauma pada masa tu. Dan kita kena banyak sembang. Kena faham sebenarnya kucing faham apa yang kita cakap. Cuma antara diorang nak dengar atau tak nak dengar. Dia tak sama macam anjing. Anjing bila dia cakap, dia tunjukkan reaksi. Tapi bila kucing, dia tak tunjukkan reaksi pun. Diorang kan jenis ego, melangit. Macam Kusairi kan, macam Mia kan. Jadi bila Cik N sembang, ada pula kucing lain kat tepi tu ajak dia menyembang juga. Nampak dia kurang. Tapi kesian sangat-sangat dekat kucing tu. Cik N pun masa tu Cik N kata, anda kata dia sawan, Cik N memang terpaksa biuskan dia untuk bagi dia cool down. Tapi alhamdulillah dia boleh baik sendiri. Cuma kena monitor lah, dia akan jadi trauma. Takut dia trauma naik kereta. Tapi Cik N tak boleh bayangkan lah kepanasan dia duduk dalam kereta. Kucing Cik N dulu pun pernah terkurung dalam kereta. Tapi malam bawa ke pagi. Nasib dah pagi tu nak pergi kerja naik kereta, tak pernah motor masa tu kan. Tapi dia relax je lah, dia tidur dalam tu sebab sejuk. Tapi yang ni mungkin dah panas sangat. Mungkin oksigen pun dah tak ada. Kesian sangat. Kucing dengar sebenarnya. Dia pun faham. Cuma diorang buat protes. Contoh kucing dekat sini-sini. Janganlah boy. Macam sini kan. Contohlah Cik N tak bawa diorang pergi ke mana-mana. Sebab diorang ni specialnya, diorang ni pergi pejabat ikut sekali tau. Pergi pejabat, balik pejabat ikut sekali. So diorang ni Cik N kerja, diorang pun kerja juga. Cuma kalau kita tak bagi pay attention dengan diorang akan protes, diorang akan buat macam-macam. That's why lah diorang ada berak. Kalau perasan kan, kenapa dia nak berak kat rumah orang tu je? Sedangkan rumah orang tu tak kacau dia. Mungkinlah orang tu pernah buat apa-apa kat dia. Pernah marah-marah ke, pernah tendang-tendang ke kan. Jadi diorang tunjuk protes. Kucing nangis macam mana? Tengok jugalah. Kadang-kadang dia ada lagu Zapin, kadang-kadang dia menangis ada lagu keroncong. Tengok pada kucing tu lah dia asal daripada mana. Mungkin kalau daripada Kelantan, mungkin dia kena lagu Dikir Barat kot. Tak ada lagu. Selalunya kucing jarang nangis. Yang banyak nangis adalah anjing. Kalau anjing
Orang akan perasan malam dia akan mendayu. Beza anjing dengan kucing. Anjing tak tahan sakit, kucing tahan sakit. Kenapa Cik Ann cakap macam tu? Sebab kucing bila sakit, diorang senyap dan duduk di penjuru dalam bilik air. Tapi kalau anjing, dia akan beritahu dia sakit dengan menjerit dan melolong. Sebab itulah kebanyakan owner-owner anjing, Cik Ann cakap terus terang, diorang tak tahan sangat dengar anjing diorang menangis. Diorang minta untuk matikan anjing diorang. Walaupun Cik Ann rasa anjing tu boleh dibaik, kiranya boleh survive lah. Kalau kucing, kalau perasan kucing kalau sakit pun diorang akan senyap. Diorang takkan menjerit sangat lah. Okay? Tak adalah gurau-gurau je. Okay, kucing Lisa berak kat tepi jalan. Allah. Okay. Berak kat tepi jalan mungkin ada pasir kot kat situ. Ada pasir situ. Tapi perasan lah, kalau korang perasan, kucing takkan ganggu kita kalau kita tak buat jahat dengan dia. Contoh dulu Cik Ann ada housemate yang tak suka kucing. Time Cik Ann ada kat rumah, dia orang tak pernah berak dalam rumah. Tapi bila Cik Ann balik kampung, tinggalkan dia dengan housemate tu, dia boleh berak dalam rumah, dia boleh buat hal dalam rumah. Nampak tak benda tu sebenarnya tak suka. Tapi dia orang tak boleh cakap, aku tak sukalah dia tu, dia buat kat aku. Diorang tunjukkan protes. Protes diorang tu, kita je yang tahu sebab kita owner, kita kan tahu. Okay? Alah, kita nak habis pula. Tak apa, lepas yang ini Cik Ann rasa Cik Ann akan save. Nanti dia tengok balik lah Okay, kawan Lisa, anjing dia menangis tiap malam, sayu hati sebab dah tua. Tapi itulah bela je tak bagi PTS. Banyak kes anjing diorang meluahkan dengan bunyi mau macam tu. Kadang-kadang kita tengok anjing ni banyak sangat berjasa, tapi Cik Ann tak pasti macam mana owner anjing yang sanggup untuk PTS. Mungkin sebab diorang memikirkan anjing tu rasa terseksa sangat-sangat kan. Jadi hi Odin. Okay, bye. Mungkin rasa terseksa sangat, diorang nak putus sleep. Tapi memang anjing ni sangat-sangat setia. Jadi bila diorang ni ada setengah tu sampai menangis masa kita orang tengah buat putus sleep tu, Cik Ann akui Cik Ann tak buat putus sleep. Cik Ann tak nak buat putus sleep. Hanya staff lain yang buat. Okay. Masa nak cucuk tu, lepas habis cucuk tu, ada owner tu siap peluk, siap menangis. Dia kata dia sayang sangat, tapi dia tak sanggup nak dengar anjing tu setiap malam berbunyi sayu tu. Anjing punya ni lah. Tapi kesian ada kes-kes yang sebab Cik Ann, bukan Cik Ann nak kata Cik Ann lebih kat anjing, tak. Tapi anjing ni satu je. Bila diorang banyak, diorang memang kuat. Tapi bila diorang siko-siko, diorang takut sebenarnya, tahu tak? Diorang takut. Jadi Cik Ann boleh rasa, sebabnya selalunya siapa-siapa lah anjing yang datang dekat luar bising wow. Masuk je bilik rawatan, nampak je muka Cik Ann ni, diorang akan mengeletar dekat atas, kita panggil meja rawatan tu kan, bergegar meja rawatan sebab takut sangat. Tapi itulah pasal anjing, Cik Ann memang takkan buat putus sleep. Cik Ann akan suruh staff lain. Kebetulan sekarang ni kita orang memang dah tak ada ubat dah tak ada stok. Ubat PTS tu adalah pakai dominant. So memang dah tak ada di HQ kita orang. Cik Ann pun tak ada. So kalau nak, better dekat luar lah. Sebab Cik Ann tak sanggup nak buat matikan kucing ke anjing ke memang. Tapi kalau dah teruk-teruk ada stern yang Cik Ann patut rasa dia kena buat, kita buat lah. Okay, so next, dia kena cancel dah 18 tahun umur anjing tu. Kawan dia baru mati, tu bising tu, tunggu masa je sekarang berak kencing dengan bulu tebal, penat keringkan. Sebab anjing, Cik Ann perasan anjing terlalu banyak sangat kena kanser. Umur 18 tu dah kira sangat-sangat tua. Tapi owner, yelah, tengok pada owner. Ada setengah owner memikirkan bila matikan itu jalan yang terbaik. Tapi ada setengah tak sanggup. Terpulang pada owner sendirilah. Yelah, berak kencing dia dah tak normal. Selalu kalau kes macam tu, kalau bulu tebal, buat je layan lengkat. Layan kat kalau dia sejuk, pakaikan baju.
Mushidah, ada tak ubat untuk kucing yang sakit ulcer? Dah bawa ke vet tapi doktor cakap tak ada ubat untuk ulcer. Okey, Mushidah, selalunya ulcer tengok pada usia. Kalau dia pernah vaksin, ulcer mungkin disebabkan pemakanan. Tapi kalau tak pernah vaksin, kita takut ulcer tu adalah tanda-tanda awal untuk parvo. Macam di klinik sekarang ubat ulcer dah ada. Sebelum ni kita tak ada stok, sekarang dah ada stok. Ubat ulcer ni kita boleh pakai yang manusia punya pun boleh, Cik rasa. Tapi nak kena tengok. Sekejap Ada satu nama oral, benda tu boleh dapat di farmasi manusia. Benda tu boleh pakai. Cuma kena tengok dia punya nihanya. Boleh pakai yang manusia punya tu. Oral ulcer treatment. Boleh pakai, cuba try tanya dekat farmasi, tanya ada tak ubat ulcer untuk manusia. Kemudian tengok kalau jenis gel, letak sikit je. Just ambil kat cotton bud, just letak dekat dia punya tempat ulcer. Kalau ini drop pun ambil je ni jangan letak banyak lah. Tengok dalam 2-3 hari. Kalau nampak better is okay. Tapi selalunya ulcer ni kena bagi ubat antibiotik dan juga kena bagi ubat radangan juga sekali dengan ubat ulcer tu. Okay, aman Cik demam kuning boleh sembuh ke dengan jaga kat rumah je? Okey, demam kuning ada beberapa faktor. Antaranya mungkin kita ada kes yang bagi ubat manusia, so jadi kuning. Ada sebabkan virus dan ada mungkin kena racun ke apa. Kuning ni berlaku sebenarnya apabila kat hati tu dia ada jaringan. Jaringan tu kira ada penyakit. So dia ada jaring, dia akan macam mana cakap macam air kotor. Bila jaringan tu dia akan perangkapkan kotoran, keluar air bersih. So sekarang hati dia tu dah terlalu tebal sangat, dia punya jaring tu, yang itu yang menyebabkan sakit kuning. Okey, sakit kuning selalunya kalau Cik kat klinik, Cik akan bagi ubat hati. Korang kalau nak pergi, korang boleh cari Life 52. Life 52 produk Himalaya. Himalaya punya produk. Himalaya Life 52. Nampak tak? Life 52 Himalaya. Yang ini boleh ni, Himalaya. Harap korang nampak Life 52, type je LIV.52. Korang bagi Life 52 dekat dia. Jangan bagi apa-apa, just bagi tu untuk seminggu. Okay, dapat beli satu botol tu. Botol kat sini RM36 dekat Lazada. Korang bagi tu satu biji satu hari. Tengok dalam masa 14 hari. Ya, Life 52 Himalaya. Ada Lisa ni. Yang itu korang bagi. Yang tu boleh bantu untuk, itu ubat hati. Korang bagi dalam masa seminggu. Dan lepas tu tengok. Tapi kena pastikan kucing makan minum. Sebab kuning akan keluar daripada berak dia dan juga kencing dia. So Life 52 tu bagus kalau ada masalah kuning. Korang boleh jaga kat rumah, tak ada masalah. Cuma bila kita datang ke klinik, selalunya Cik Ann akan drip. Mana yang lemah, Cik akan drip. So drip tu akan membantu dia mengurangkan kuning dalam badan. Okay, try Life 52. Boleh pakai Bonjela. Sekejap Cik tengok dia punya ni juga. Bonjela. Selalunya kalau kita nak tengok sebarang ubat, Cik akan tengok dia punya ingredient. Inflammatory. Sebab ingredient tu sangat penting. Sebab ada part yang kucing tak boleh. Cik rasa Bonjela boleh guna. Tapi letak sikit dekat ni just calit sikit je, jangan banyak Boleh pakai Bonjela tu. Cry. Hai Alipo. Ayah, dia ni ibu. Okey, dah bagi ubat antibiotik radang dari vet, tapi dah 2 minggu bagi tetap tak sembuh. Doktor vet cakap ulcer dan penyakit kucing seumur hidup, betul ke? Ulcer ni dia akan on off. Kalau ulcer ni memang susah sangat baik. Lagi-lagi kalau cuaca kita panas, ulcer tu memang lagi teruk. Ayah, dia ni memang akan lagi teruk. Jadi
kena bagi makan pun korang tak boleh bagi makan yang ni lah. Tak boleh nak bagi makan yang panas-panas. Kemudian tak boleh nak bagi makan yang keras-keras. Selalunya dekat klinik CN dalam masa seminggu dah mula starting, dah kurang ulcer dia. Kena letakkan ubat ulcer tu, mungkin dapat membantu juga. Makan pun nak kena beria sebab ulcer ni adalah sebenarnya salah satu tanda-tanda parvovirus. So virus memang ni lah. Live itu ada jual kat Watson or Guardian. Rasa tak ada, korang kena pergi kat farmasi manusia. Live 52 online pun ada. Tadi cik tengok Shopee ada, lepas tu Lazada ada, korang boleh bagi. Okey, selalunya doktor macam tengok juga macam dulu Cik N akan bagi sebemban antibiotik. Ubat antibiotik makan dalam masa 3 hari, 5 hari dan 7 hari. Itu masa-masa untuk makan antibiotik. Jadi selalunya ada setengah doktor yang government, diorang akan bagi, malah dia pemalas nak cutting ke apa kan, diorang bagi sepapan kan. Janganlah sepapan tu habiskan. Limit sampai 7 hari. 7 hari saja. Lepas tu yang tu adalah bekalan-bekalan kalau ada masalah. So kalau boleh mana yang memang sorry. Mana yang tadi baru sebut sembang pasal live itu, dia ada remind, dia kata mungkin sejam lepas tu dia off kot. Okay, so nak kena calling balik lah yang mana-mana ada tadi. Okay, sebabnya kita sembang pasal live TT52 tadi. Sorry dia tak tahu, dia maybe sejam dia terus ni lah. So tadi yang kita sembang adalah mengenai soal jawab kucing. So tadi ada sembang pasal kuning. So yang Cik N suggestkan adalah membeli Life 52 daripada produk Himalaya. Selain daripada tu, korang boleh dapatkan produk Merbolic Syrup. Merbolic Syrup tu pun korang boleh dapatkan di pet shop ataupun online. Okay, so just Cik nak calling balik yang tadi dan nak buat penutup lah. Tak tahu pula lepas sejam dia akan off sendiri. Tengah rancak-rancak tadi kan. So yang ni Cik takkan save. Macam mana nak save lah? Pelik lah. Sebab selalunya Cik N rasa dia boleh save je kat sini. Boleh tengok. Rupanya dia kena save dekat ni. So rasa macam okay, dah ada balik Lisa. Okay, so Lisa tak tahu lepas sejam tadi dia off terus. Nak tanya yang tadi, dah cukup sejam biasanya akan end live. Oh, baru tahu. First time buat online. Oh, dia tak boleh setting benda tu. Alright. So lepas ni kena sejam, kena betau sejam. Sebab tadi ada remind, kan remind apa. So yang tadi kalau ada balik Live 52 tu, selain daripada Live 52, korang boleh dapatkan Merbolic Syrup. Merbolic Syrup daripada Bexton. Merbolic Syrup. Tapi ada jenis cecair lah. Cecair yang senang makan cecair. Sebenarnya macam Cik N lebih suka bagi makan biji. Tak suka bagi makan ni Bexton. Kat Shopee ada jual. Sekejap Sorry oh boy. Ini Bexton. So Bexton ni
jenis cecair yang tu dia ada limit dia lah. Kena bagi banyak rasanya, 5 ml. Tengoklah, ada setengah kalau nak makan biji pun senang, nak bagi makan Mobile Syrup ni pun senang. Mobile Syrup ni memang khas untuk hati. Dekat pet shop ada jual, ataupun korang boleh dapatkan di online Shopee. Walaupun dah dapat blue tick pun bagi sejam je. Oh ye? Oh, okay, lepas ni kena alert lah, lepas ni sejam Okay, oh sayang tu jatuh. Boboy, salah kat Boboy. Dia jealous mama dia ni cecair senang sikit bagi. Boleh, yang tu boleh bagi. Senang terpulang pada owner. Owner suka makan biji ke? Owner senang bagi makan biji ataupun senang bagi makan cecair. Bagi makan biji dia muntahkan balik. Yang ini mungkin salah satu faktor tak masuk betul-betul lagi habis kat perut dia, ataupun cara kita handling bagi makan ubat. Depend lah, Cik Ann tak ada paksa. Sebab mana-mana yang datang sekalipun, Cik Ann akan tanya senang bagi makan biji, senang bagi makan air. Kalau senang bagi makan air, just bagi makan ubat air je. Kalau senang bagi makan biji, bagi makan biji. So cuma Mobile Syrup ni dia kena bagi banyak, 5 ml. So bila 5 ml tu takut ada setengah kucing yang tak suka nak makan. Pakai yang tu makan sebiji je. Depends juga, sakit pada kuning tadi kita kena tengok balik. Kalau dia memerlukan untuk kita bagi antibiotik, kena bagi antibiotik. Kadang-kadang sakit kuning ni disebabkan demam kuning. Demam kuning ni selalunya jadi pada anjing, kucing jarang. Tapi ada juga kes yang kucing pun ada kena. So yang tu memang kena bagi antibiotik. Dan ingat, sakit kuning sebenarnya antibiotik tak boleh bagi. Jadi korang kalau nak rawat sakit kuning, please make sure kalau rasa tak boleh handle, pergi ke vet. Sebabnya antibiotik akan buat dia lagi teruk lagi. Okay, cara handle kot, sebab bagi banyak kucing makan sekali. Oh patutlah. Adalah tu yang bila bagi masuk dalam kan, ada yang simpan, owner dah tak ada, keluarkan. Ada juga macam tu. Tu kata kucing ni bijak, tapi diorang tak tunjuk je, diorang buat bodoh. Okay, kucing belakang mati lepas 3 hari kena kuning. Okay, yang kucing kalau dah teruk sangat, hati dia dah rosak, terlalu teruk sangat kuning, memang akan mati. Sebab sakit kuning ni FIP, tanda-tanda FIP adalah kuning juga. So FIP memang tak ada ubat. Kenapa kucing kecil sikit-sikit tapi banyak tempat? Okay, Emilia Ardina, kucing jantan ke? Kucing dah umur berapa? Dan juga adakah kucing tengah on heat? Jawab tu dulu, nanti Cik Ann akan balas kenapa sebab kena ada ni Kak Fafa masuk balik. Okey, sporo akan boleh sihat balik ke Cik Ann? Okey, sporo adalah penyakit fungus. Dia bukannya virus. Penyakit fungus boleh baik. Boleh baik. Jadi, tapi ubat sporo ni makan, dia ambil masa yang lama untuk makan. Sebab tu dulu kita bagi ubat sporo sahaja. Untuk manusia, untuk kucing tak ada ubat tau sebenarnya. Sporo adalah ubat, sporo menggunakan inox. Inox adalah ubat manusia. Okey, kalau dalam dunia vet, sporo tak ada ubat. Tapi sebenarnya diorang makan ubat manusia separuh, tambah dengan ubat hati. Ada juga klinik private dia akan bagi macam minyak ikan minyak ikan untuk membantu mempercepatkan lagi. So boleh baik. Tapi tengok kalau sikit-sikit tu kejap je lah, mungkin dah masa sebulan. Tapi kalau benda tu dah teruk sangat, muka dah rompong, lambat ataupun susah nak baik. Dia sebab dia melibatkan pernafasan. Sebab selalunya sporo adalah luka yang bersesema. So hidung dia akan bengkak pernafasan. Dia akan jadi mancung. Dalam hidung dia, dalam hidung dia bengkak. So dia susah nafas. Itu yang menyebabkan kebanyakannya mati. Okay, so sporo boleh baik. Tapi ada setengah tu diorang pergi ambil test darah untuk pastikan darah dia clear daripada sporo. Sebab dia akan ada on off dan on off. Okay, apa tu pancut tu? Okay, Emilia. Okay, betina dah mandul. Okay, takut ada infection di dia punya saluran kencing.
Sebab selalunya kalau jantan kita akan panggil FLUTD ataupun batu karang dalam bahasa mudah. Tapi kalau betina kita takut ada jangkitan dekat salur kencing dia. Selalu kalau pergi ke vet, mereka akan bagi antibiotik dengan ubat radang dalam masa seminggu, tengok keadaan dia macam mana. So sebab dia rasa tak puas nak kencing, sebab tu dia kencing. Lepas tu kalau dia jalan, dia rasa nak kencing lagi, dia kencing. Dia tak nak pergi ke tempat yang sama lagi. Okay, sebab tu umur 1 tahun 8 bulan kemungkinan ada masalah. Selalunya jangkitan macam ni kita takut dia punya salur kencing tu ada masalah, mungkin daripada pemakanan. Yang tu kena refer, kena pergi ke vet untuk tengok. Tapi kalau berterusan kita takut nanti kan dia ada masalah. Kenapa kucing betina tak ada batu karang sangat? Sebabnya salur kencing untuk jantan lagi panjang, kita pendek. Kita pula lah, betina pendek. So bila betina pendek, jarang ada kes tersumbat batu karang lah. Yang tu kemungkinan besar lebih kepada ada jangkitan di salur kencing. Yang tu kena bawa pergi vet untuk dapatkan antibiotik. Ya, sporo boleh baik. Lisa pernah jaga 1 bulan dah okey. Depend lah, kucing tu kena bagi motivation, cakap-cakap kat kucing tu. Ya, betul. Sebenarnya kucing ni, mereka bila kita sembang, mereka faham. Jadi bila korang bagi motivation, macam contoh korang kena banyak sembang. Diorang pun ada hati dengan perasaan juga tau. Jadi bila diorang ada hati dengan perasaan, bila korang sembang, dia ada orang dengar. Contoh macam sekarang, oh boy bangun, dia terus bangun. Dia dah tidur tadi tu. Dia faham. Cuma kita kena bagi motivation. Itu more kepada psikologi, bukan semata-mata ubatan sahaja. Kalau korang nak rawat kucing, korang kena bagi moral support sama macam manusia juga. Okay, sekarang hidung dia macam dah ada ketumbuhan dalam hidung. Ya, itu tanda-tanda sporo. Selalunya bila macam tu, depends lah. Lepas makan ubat, kalau nampak lain dah okey, yang itu Cik Ann akan bagi ubat bengkak, ubat semut bengkak. Ubat yang Cik Ann akan suggest adalah papis. Kalau Lisa rasanya papis tu dah familiar lah. Sebab yang ni, benda ni yang boleh dapat dekat farmasi tau. Cik Ann bukan nak kata korang boleh beli dekat farmasi. Korang tetap juga kena pergi vet. Ini yang Cik Ann bagi ni adalah orang cakap solution korang yang korang boleh buat, yang korang boleh beli dekat farmasi. Pampir Biazmi. Yang ni yang paling famous lah, Biazmi punya ni. Okay, so kalau bengkak hidung, Cik Ann akan suggestkan yang Pampir Biazmi. Okay, yang ini sebenarnya banyak penggunaan dia. Antaranya anti radang, bengkak. Yang tu boleh bagi. Okay, try lah. Cik Ann tak boleh cakap kata bagi tu dia okey. Cuma yang tu boleh kurangkan bengkak. Mungkin dalam seminggu. Lepas seminggu kalau tak okey, memang tak boleh nak ni lah. Tapi luka dia tak banyak sangat. Luka dia tak banyak, tapi dia masih lagi dalam darah tu, still lagi ada sporo tu. So kena untuk bengkak hidung tu, yang tu je lah Cik Ann akan bagi suggest untuk papis tu. Okay, Faizwa Yahya, kalau kucing tiba mendadak kurus sebab apa doktor? Okay, kurus tengok bila dah bagi ubat cacing. Okay, kemudian makan dia okey tak okey, sihat tak sihat, sesemua tak, demam tak. Yang tu kena tengok. Sebab kalau korang ubat cacing kena bagi 4 bulan 5 bulan sekali. So korang kena tengok balik. Lepas tu korang kena tengok telinga dia ada kuning tak. Takut sakit kuning pun boleh jadi mendadak kurus. Ataupun sesama. Bila sesama dia tak ada boleh nak hidup makanan. Dia tak macam kita nampak KFC. Itu bau KFC sedap. Kita tak ada bau pun kita tak rasa. Kucing dia akan hidu dulu. Bila dia hidu, dia tak boleh nak hidu, so dia anggap boleh tukar makanan lah. So dia tak makan. Okay, nanti kita tengok balik. Tengok kalau ni Cik Ann akan tengok lah. Kebanyakan kalau pucat, korang nak tahu satu lagi cacing, korang tengok kat bawah mata dia belah sini. Kalau pucat, itu tanda ada masalah cacing juga. Okay, okay, yang ni pun Cik Ann akan save jugalah. Okay, so Cik Ann pun dah buat dalam bentuk segmen tadi. Harap-harap ni lah. Okay, sekejap. Tengok lagi. Kucing Lisa sporo dari hidung mancung, lepas tu muka, lepas tu badan, lepas tu kaki, dan satu badan. Okay, so Lisa, sekarang kucing macam mana? Okay ke tak yang sporo tu? Hidung dia normal tak? Sebab ada setengah tu yang baik, hidung dia tak berapa nak ni, still lagi akan nampak dia punya kesan-kesan bengkak dia dulu. Emil dah okey, faham tadi dah pergi vet. Doktor dah bagi 4 jenis ubat. Tengok 2-3 hari lagi macam mana. Okey, Emil Ardida, kemungkinan bagi habiskan ubat. Mungkin salah satu ubat tu adalah ubat antibiotik.
jangkitan lah tu. Biasalah kalau betina ni dia tak ada batu karang sangat, dia tak ada masalah yang tu sangat. Kebanyakannya mungkin jangkitan. Okey. Okey, Lisa tak penat lah jaga kucing sporo, kena bersihkan cuci sangkar tiap hari, cepat tukar newspaper kalau dah kecil berak. Ya. Dia sebenarnya kucing sporo ni, kalau kita bagi makan inox tu, kalau rasa tak boleh makan direct, campur je dengan makanan. Inox tu kan boleh buka kan, tabur-tabur sebab dia tak ada berbau. So selalunya kalau dekat sini kita orang ada klinik yang ada warded untuk sporo. Tapi lamalah sporo ni dia kena bersabar. Kena bersabar dan juga kena lebih apa cakap kena lebih bersabar lah, sebab dia memang lama sikit dia nak jaga. Tapi bukan tak. Yang mana yang kita pun tengah duduk ni Cuma nak tanya yang sporo tu okey tak? Ada tak kesan-kesan luka-luka ke ataupun ni hidung lah. So korang mana yang mau masuk ni nak tanya pasal kucing, korang boleh tanya. Cik nak ambil sejam lagi. Lepas tu cik akan save. Cik nak edit, tadi dah edit lah. Kenapa dia keluar gambar comot-comot ni? Lagi satu, kenapa kucing tak nak berak dalam litter tray dia Okey, tengok keadaan. Ada tukar litter. Ada setengah tu tukar litter boleh menyebabkan dia tak nak berak. Ada setengah tu dia campur-campur dengan kucing lain pun sama juga. Ataupun dia ada masalah lain. Tengoklah ada tukar benda-benda baru ke, ataupun ada kucing lain. Sebab ada setengah kucing tu dia macam cerewet, dia tak nak, ni aku punya. Kau tak boleh berak kat tempat aku, kau berak kat tempat lain. So bila dia dah berak kat tempat lain bila dah ada ni, dah bukan bau dia tak mau dia bersin berdarah. Itu ada luka kat dalam tu. Luka-luka dah macam batuk kering. Yang tu nampak takut. Bila batuk kita takut paru dia. Paru. Dan juga salur nafas tu. Yang tu selalunya depends lah. Tetap kalau dah bersin berdarah, batuk kering, kena bagi antibiotik juga. Bagi antibiotik, ubat batuk. Tengok makan inok dah ubat hati tu je, tak payah tambah ubat lain ke. Tapi kalau dah luka macam tu, kalau darah tu, kalau rasa benda tu tak teruk, continue tu je dulu. Tapi kalau rasa perlukan antibiotik, kenalah. Tapi kena depend pada doktor vet tu. Vet tu nak bagi ke tak. Kena cakap lah kata sebab dia batuk, sebab dia memang akan efek salur ni. Sebab tu mungkin cuaca pun sama jugalah mengakibatkan dia batuk. Tukar pasir ke pellet. Ya, itulah berlakunya. Sebab pertukaran. Dia rasa macam dulu macam lembut-lembut, biji-biji kecil je, tiba-tiba tukar pellet kan. So kalau nak, okey, ni tips korang. Korang janganlah tukar mengejut. Korang janganlah tiba-tiba korang daripada pasir, tiba-tiba korang tukar pellet. Macam diorang pun pelik apa benda tu. Korang nak, sebelum nak habis pasir tu, korang dah beli pellet, korang buat 2 bekas. Satu pasir dan satu pellet. Korang kenalkan dalam bentuk macam tu. Lepas tu korang sikit-sikit kan, pasir tu makin habis kan, dia slow, nanti dia akan pergi ke sebelah. Dia akan gunakan pellet. Jangan tukar mengejut. So dorang ni pun kena learn belajar juga. Macam kita lah, selalu makan sambal belacan, tiba-tiba pergi Jepun makan sushi. Tak ke pelik kan? Dekat Malaysia tandas lain, pergi Jepun tandas lain. Sebab itulah kena learn. Sama juga dengan makanan. Makanan pun korang kena tukar secara perlahan-lahan. Jangan secara mengejut. Nanti kucing tak mau. Okay? Tukar ke Spronoc. Kalau rasa nak pegang pun boleh tahu sporo. Sebenarnya sporo ni bila dia gigit kita, Cik N pernah ada satu tanda ni. Ini kena sporo tau. Alah, filter ni nampak kan? Sebenarnya sporo ni bagi Cik N lah, kalau kita terpegang dia punya luka sporo tu, basuh tangan, it's okay, tak ada masalah. Kalau tak ada, pegang sarung tangan, masuklah sangkar. Macam yang Lisa cakap, kalau sporo tak jalan, tak okey, dalam masa patutnya dalam masa 8 hari dia dah mula kering, dia dah ada perubahan. Tapi kalau tak boleh, daripada inox tu, daripada setengah jadi sebiji. Kalau sebiji dalam masa 8 hari juga tak okey juga,
korang kena bagi tukar kepada Sporonok. Sporonok tu mahal sikit, satu biji belas-belas rasanya. Ya, kena pegang sebab berjangkit. Kena pakai sarung tangan. Kena beli sarung tangan lah. Wet food seeloknya ambil berapa kali je seminggu. Okay, wet food macam Cik sendiri pada Oboy dengan ni dan beberapa kucing sebelum ni, Cik akan buat diorang petang baru makan wet food ataupun makan ikan rebus ataupun ayam rebus lah. So pagi tu memang Cik akan bagi makanan apa tu, dry food. Sebab Cik tak nak ajar diorang makan wet food je, nanti kan susah kalau kita nak pergi mana-mana. Jadi kalau rasa ni selang sehari pun boleh, depends lah pada ni. Nak bagi hari-hari boleh, tapi berselang-seli, dan wet food jangan bagi terlalu banyak. Okay, warna pink. Warna pink inox rasa inox bukan warna pink. Inox, sorry. Rasanya Kak Fafau dah start pakai Sporonok lah. Okay, pakai Sporonok lah tu. Dia dah level tinggi dah tu. Sporonok adalah level selepas inox. Oh, luka tangan dah kering, cuma hidung tu je. Mungkinlah sesama sekali kot. Kalau boleh, kalau tak ada, kalau rasa tak boleh bawa kucing, apa kata rakam je video, lepas tu bawa pergi ke vet, tunjuk dekat vet. Tanya apa yang boleh, apa bantuan yang boleh selain daripada tu. Mungkin dia boleh bagi ubat-ubat yang bersesuaian, yang ada stok dekat dia. Lisa hari tu pakai sarung bagi yelah, kat sini pun sama. Kita orang nak handle yang tu pun sama juga. Tapi vet akan biasa akan bagi inox dulu tau. Dia akan bagi inox, dia takkan bagi Sporonok dulu. Sebab Sporonok tu kira dia sebenarnya dosis dia lebih kurang sama, cuma kita akan bagi inox dulu, lepas tu baru Sporonok sebab harga dia. Kucing Sporo dia berjangkit kucing lain pula apa mahal ubat tu ya. Dia berjangkit, bergaduh, mengawan, jilat satu sama lain, duduk satu sekandang sekali, memang dia akan berjangkit. Kena dia punya luka tu. Dia kalau kucing yang tu tak ada luka, okey lah kot. Tapi dia jilat tu sebenarnya. So kena, sebab tu kata kucing Sporo ni memang kena asing. Tak boleh. Dekat mana, dekat vet pun orang akan bagi satu sangka satu kucing. Satu kucing. Sporonok mahal. Tak tahulah kenapa dia orang suggestkan terus kepada Sporonok, sedangkan boleh je nak bagi inox dulu. Tapi suggestion ada kes di sini dah terlalu teruk sangat. Memang chance ni yang saja untuk buat putus sleep. Kalau dah teruk sangat, sebabnya dah teruk sangat. Tapi kalau setakat boleh, owner sanggup dan luka sikit, Cik rasa oh ini boleh selamat ni, Cik akan prefer untuk diorang selamatkan. Tapi mana yang teruk, memang Cik akan sendiri cakap untuk buat putus sleep. Nampak kejam, tapi yang ini adalah untuk kebaikan semua. Sebabnya ada setengah-setengah kes tu dia memang bantu stray cat. Jadi bila kita tak buat tu, dia berjangkit dengan kucing-kucing yang lain. Jadi yang tu memang Cik akan suggest lah. So bila dah suggest clear, barulah diorang dah tak ada masalah Sporo tu dah. Seminggu awal makan inox, lepas tu tukar Sporonok. Awal sangat sebenarnya. Inox tu kalau dah nampak kesan, daripada setengah dia akan tukar kepada sebiji. Lepas sebiji baru tukar Sporonok. Lepas tu dia kena include dengan ubat hati. Dan juga ada setengah tu diorang akan bagi minyak kapsul minyak. Tapi tak tahulah. Sebab Cik dia macam ni tau, dia tengok pada vet. Mungkin vet tengok dan rasa sesuai untuk Sporonok kot. Sebab Cik pun tak boleh nak suggest sebab Cik bukan vet tu. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 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 Cik bukan vet tu.
So Lisa buat putus sleep lah kucing tu. Kena bagi ubat hati dulu baru inox, tak boleh campur. Rasanya kan lupa dah. Ada setengah tu bagi inox dulu, lepas tu bagi ubat hati. Ada setengah tu pagi dia bagi inox, petang dia bagi ubat hati. Depends lah. Tapi sebenarnya bagi ubat hati dulu pun boleh, nak bagi inox pun boleh. Oh, Lisa jaga. Kira Lisa pergi ke vet awal tu untuk putus sleep lah. Lepas tu dia bagi ubat. Macam tu sebab lama dah rasanya yang kes Lisa punya ni. Rasa lama dah kes sporo ni kan. Okay, Kak Fafau, yang Lisa ni dia banyak bantu kucing. Banyak kucing dia. So dia pernah kena sporo. Bukan dia pernah kena sporo, kucing ni pernah kena sporo. So boleh lah kalau nak sharing-sharing dekat dia. Ubat hati kita sebut kuning. Ubat hati Life 52 tu pun boleh juga. Ataupun mau beli sirap sebut kuning. Kejap ada ubat hati lain ke ya? Tip dari cegah kena sporo. Okey, sporo ni dia berlaku apabila dia bergaduh, kucing kita bergaduh dengan kucing lain, kucing stray cat yang memang ada sporo. So nak cegah tu sebenarnya satu, kalau jantan cikgu suruh mandulkan. So dia tak adalah keluar meraya bergaduh. Sebab sporo ni kita tahu-tahu je dia balik dah luka. Dia luka tahu tak mana celah kaki dia. Lepas tu korang akan nampak dia start hidung besar. Tapi nampak paling ni luka kat sini. Sebab itulah kalau yang datang, kalau kata luka celah-celah kaki tu, Cik yang risau tu kena sporo. Sebab itu tempat asal dia. So sporo ni, Cik yang pernah lah research. Sporo ni dia adalah penyakit fungus dan dia daripada lumut. Sejenis lumut. So dia daripada tumbuhan. Jadi dia fungus, tapi tumbuhan tu tak ada kat Malaysia. Cuma Cik yang tak tahu asal-asal dia. Diorang kata lebih kepada tanah sebenarnya. Berlakunya ni kucing okey. Entah doktor bagi yang tu. Itulah Kak Fafau mungkin doktor tu dia tengok dan dia fikir the best. Tapi Cik N memang tak ada stok Sporonok dekat klinik. Cik N ada inox je. So Cik N memang akan suggest inox sebab yang tu level paling rendah. Macam Cik N cakap tadi, Cik N tak akan bagi level yang tinggi. Cik N akan starting dengan rendah dulu. Tapi depends pada kucing juga. Kalau jenis macam sesama, nak bagi dosis tu, sebab Cik N akan tengok pada baka, tengok pada usia. So selalu Cik N akan bagi inox dulu. Cik sekarang semua je sampai mata sakit, tapi dah give vet, ambil ubat, dah tunjuk gambar. Macam ni tak boleh bawa kucing. Lisa dia takat gambar, dah bawa pergi vet. Senang kalau tak ada gambar, just tunjuk. Ada setengah tu yang datang ke, kucing saya macam ni. Dia luka macam luka. So Cik N pun macam apa ni dia luka apa So bila dia ambil gambar, vet senang lah nak tengok mana yang okey, mana yang tak okey. Kan kita jaga dia kan. Kak Fafau try jaga. Cuma kena jagalah kebersihan dia sikit Sehari dah okey. Mungkin sesama tu cuaca kot Isa. Boleh mati ke kena sporo? Takut pula kucing tak pernah kena lagi. Sporo boleh mati kalau dah kronik sangat. Tapi sporo ni dia luka yang bersesema. Dia ada luka dan masa yang sama dia bersin-bersin. Sporo ni dia ada ubat. Tapi kalau dah kronik sangat memang kita tak suggest lah. Memang boleh mati sebab dia tutup, dia bengkak kat hidung, dia tutup saluran pernafasan. Cuma sporo, ingat sporo dengan parvo bukan sama. Ada setengah ada orang sporo pun diorang panggil sporo, sporo diorang panggil parvo panggil sporo. Parvo is virus, tak ada ubat. Tapi parvo, parvo adalah virus, tak ada ubat. Sporo adalah penyakit fungus, ada ubat. Okey? Kita ada je inox tu boleh makan tu tak boleh. Kalau dah start sporonok memang kita tak bagi inox dah. Kenapa doktor tak habiskan inox tu? Sepatutnya bila dah ada ni, Cik An akan bagi habiskan inox ni, even ni ke tak, still lagi habiskan inox dulu. Habis stok kita dah habis baru start makan sporonok. Oh, Lisa cuci mata. Mungkin doktor bagi ni kot, antibiotik kot. Antibiotik selalunya kalau sesama kita akan bagi doxycycline.
Tapi doxycycline ni tak boleh jual sebarangan lah, sebab antibiotik kan susah nak jual kan. Setakat sesama ubat dekat farmasi pun boleh sebenarnya. Ada kucing saya, Siko tu ekor dia tak boleh angkat. Doktor kata lumpuh. Kucing tak tahu kenapa. Ekor. Okey. Tengok dia tak boleh angkat di mana. Kalau ini contoh ekor kalau tak boleh angkat langsung, kita takut bahagian atas ni lah. Dia tulang belakang, ni ekor. Kalau sikit je mungkin dia ada patah. Sebabnya kucing ni dia punya ekor dia ada takat. Sebab tu dia boleh melentik. Bahasa boleh melentik sebab dia ada takat dia. Kalau dia patah tengah, sini dia boleh gerak, sini tak boleh. Selalunya bila sini dah patah, memang Cik N akan suggest untuk diorang potong. Sebabnya yang ini dia dah tak boleh function. Takut nanti dia tersangkut kat mana-mana, dia tak nak bergerak. Takut nanti dia luka. Tengoklah. Kalau dia memang dia jatuh terus, ekor tu jatuh terus, dia takut tulang belakang ada masalah. Tapi kena faham kalau ekor yang panjang patah, risiko dia untuk dapat luka-luka yang lain tu memang tinggi. Tahu sebab apa? Sebab dia dah tak ada function tau ekor dia. So dia akan melirit aja ekor dia. Takut dia terkena apa-apa luka, dia tak boleh nak tarik dia punya ekor. Selalu kalau macam tu memang ada setengah yang berfikiran panjang, vet yang berfikiran panjang, dia pun akan suruh potong. Untuk mengelakkan sakit-sakit yang lain. Sian dia biar leja dekat siannya. Panjang ke ekor dia. Antibiotik pagi amalan and ubat titis tu mata. So sebabkan mungkin antibiotik tu kot yang Lisa yang kucing tu cepat baik. Memang lepet terus jatuh terus. Memang lepet terus jatuh terus. Takut. Tapi dia boleh jalan tak? Emilia. Kalau dia boleh jalan apa semua. Sebab sebenarnya kalau ekor dah start ni kita takut dia memang dah lumpuh. Kaki lumpuh tak? Boleh jalan. Ekor je yang patah. So kalau ekor je yang patah, maknanya antara tulang ekor, hujung dia tu yang patah. Tapi bahaya tau kalau ekor panjang, kalau patah. Sebab dia akan jadi luka nanti. Takut jadi apa-apa lah. Kesian cuma ekor je tiba tak boleh angkat. Yang tu kena tengok lah. Kalau doktor kata benda tu memang apa tu namanya, lumpuh, memang lumpuh terus lah. Lumpuh memang tak ada ubat lah. Selalunya kita boleh buat treatment pun kadar cuba je. Boy ni dia suka buat asi-asi yang boleh yang boleh ni lah pula. Okay. So ada lagi tak tanya? Sebabnya dah pukul 11.35 dah. Kalau tak ada nanti Cik M buat lagi live. Cuma nak kena setting dengan korang bila live nak buat lagi. Nak buat tiap-tiap malam memang tak mampu lah. Sebab Cik M kalau stres kat klinik, balik memang moody gila. Itulah salah satu sebab kenapa Cik M depressed. Sebabnya kerja terlalu banyak. Sebab bayangkan kita kena fikir semua benda. Semua benda. Semua benda tu maksudnya kucing tak ada cakap kau sakit apa Cing, awak sakit apa. So di situ kita banyak berfikir. Dalam masa yang sama kerja, bebanan kerja. So kalau macam tu Cik N takkan live lah malam. Kalau moody, kalau Cik N senyap je di media sosial, Cik N tidur sebenarnya. Okay, macam tadi tidur je. Okay, Emilia, memang kena tengok. Kalau memang dah lumpuh memang tak boleh nak bantulah. Tapi kalau dia okey, cuma Cik N suggest kalau ekor panjang memang kena buang lah. Tapi depend lah, tengok pada vet kat sana. Okay. Hai Kak Alin, baru join. Okay, good night Kak Fafa. Okay, sini info.
Terima kasih. Sama-sama Cik Ann. Macam ni tau, ada yang DM, ada yang ni, ada tak sempat Cik Ann nak balas. Macam Cik Ann cakap tadi, bila kita stres Cik Ann tak boleh nak jawab apa-apa. So bila ada buat live macam ni, mood Cik Ann okey, boleh lah kita nak sharing-sharing. Nak sharing-sharing. Baru sampai hotel, Kak Lin mana? Oh, pergi ni dah habis Dah habis lah, nanti sampai sejam dia tutup sendiri. Cik boleh bantu sebab tu ramai sangat yang WhatsApp, ramai yang ada setengah tu Cik tak dah nak balas. Sebab apa? Sebabnya kekangan kerja. Jadi kalau korang, ada setengah tu yang faham. Ada kalau Cik tengah main phone, memang Cik akan balas. Ada setengah tu kalau yang tak main phone, Cik tak balas tu, korang faham lah. Okay? So far kalau nak tanya apa-apa, kalau Cik Ann ada open, korang kena rajin lah follow IG Cik Ann. Okay? Kena rajin follow. Kalau Cik Ann ada open macam ni, semalam pun ada juga, tapi tak ada ramai sangat sambutan sebab dah petang kot. So Cik Ann pun tak ada lama dah ni. Ini sebenarnya dah masuk 1 jam 37 minit. Tadi kita kata 30 minit je kan. So apa-apa yang ada kat sini Cik Ann akan save. Korang boleh tengok di ni lah IG story. Bukan IG story, IG TV. Okay, yang tadi yang first tadi sejam pertama pun tadi Cik Ann dah save, korang boleh tengok. Okay, so okay lah kot sebab Cik Ann nak ada buat task yang lain. Oh boy pun dah merajuk sebab tak layan dia. Tak layan dia. Jadi kita jumpa next time InsyaAllah. Kalau ada Cik Ann akan buat sejam 2 jam awal untuk cakap kata nak buat live. Okay. Rasa ada filter ni. Kata jenuh nak ni kan. Okay. So apa-apa korang boleh tengok balik lah. Cik Ann akan save. Alright. Jangan risau. Okay lah. Bye. Oh bye. Saya nak tanya apa-apa kalau keluar DM. Tapi itulah. Harap kalau Cik Ann free, Cik Ann akan balas secepat yang mungkin lah. Okay. Bye bye korang.